Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada siswa-siswi peserta MDS tahun 2021 dan diucapkan selamat datang ke kampus UCS, terutamanya di kampus Puncak Alam. Jadi pada pagi ini saya akan menyampaikan sedikit taklimat keselamatan ataupun peringatan keselamatan sempena dengan Minggu Destinasi Siswa 2021. Saya selaku Ketua Polis Bantuan, Ketua Pejabat Polis Bantuan UiTM Kampus Cawangan Selangor ingin menyampaikan taklimat. Pertamanya pengenalan kepada kampus ataupun pejabat Polis Bantuan UCS Puncak Alam. Namanya adalah pejabat Polis Bantuan dijenamakan semula daripada unit keselamatan bermula pada tahun 2011. Setelah permohonan kelulusan penubuhan Polis Bantuan oleh PDRM diluluskan melalui pejabat Polis Bantuan UiTM Kampus Shah Alam. Mulai 1 Ogos 2011, pentadbiran Polis Bantuan diletakkan di bawah naib Chancellor ataupun VC bagi kampus UCS dikenali dengan nama Pejabat Polis Bantuan UiTM. Fungsi dan peranan Polis Bantuan masih sama, tetapi skop tugas dan bidang kuasa telah dikeluaskan dengan mempunyai kuasa-kuasa polis. Okey, ini adalah carta organisasi Pejabat Polis Bantuan UCS, di mana dalam carta organisasi ini Pejabat Polis Bantuan diletakkan di bawah Rektor UCS dan di bawah UCS juga terdapat beberapa kampus satelit, iaitu kampus Sungai Buloh, Pusat Asasiasi Dengkil, kampus Puncak Perdana, kampus Puncak Alam khususnya. Dan di setiap kampus mempunyai ketua yang dipertanggungjawabkan masing-masing di Pejabat Polis Bantuan untuk mengurus tadbir tugas-tugas harian dan juga perjalanan operasi harian di setiap Pejabat Polis Bantuan di setiap kampus yang telah ditetapkan. Khususnya untuk carta organisasi di Hospital UiTM ya, kita ada satu lagi tambahan, iaitu Hospital UiTM Kampus Puncak Alam telah diadakan pada awal tahun ini dan telah beroperasi sepenuhnya, di mana dia diletakkan di bawah pengarah hospital. Macam mana pun pemantauan juga masih di bawah Pejabat Polis Bantuan Kampus Puncak Alam. Jadi ini adalah carta organisasi Hospital UiTM yang berada di kawasan ataupun di dalam Kampus Puncak Alam ini. Kekuatan semasa pada masa ini adalah medical grade Puncak Alam kita ada 53 termasuk pegawai. Puncak Perdana ada 15, Sungai Buloh 35, Teluk Intan kita ada 8 staff. Ini termasuk pegawai. Teluk Intan ada 8, Selayang ada 10, Dengkil 13, Hospital UiTM 55. Jadi keseluruhan yang ada dalam kampus ataupun yang bertugas di setiap bahagian masing-masing atau setiap pejabat Polis Bantuan sekarang ini adalah 189 orang yang berada di UCS, Universiti UiTM Cawangan Selangor. Okey, di antara tugas-tugas seksyen pentadbiran adalah salah satunya kita aturkan tugas mereka ataupun job description masing-masing adalah seksyen pentadbiran, pemantauan pengurusan aktiviti kampus, apa-apa aktiviti dipantau, pengurusan sama lalu lintas,
pengurusan pelekat kenderaan di mana nanti adik-adik yang membawa kenderaan, siswa-siswi yang membawa kenderaan perlu mendaftar kenderaan, mendapatkan pelekat kenderaan. Pengurusan pas keselamatan pekerja kontrak di mana semua pekerja kontrak harus dan wajib untuk mendaftar dan mendapatkan pas keselamatan sebelum dibenarkan masuk kerja ke IDM. Pengurusan master roster, pengurusan keuangan, pembangunan organisasi, pengendalian aduan maklum balas pelanggan, pengurusan rekod, pengurusan sumber manusia, itu di latihan dalaman untuk staf-staf boleh bantuan sendiri, dan juga pengurusan logistik, apa-apa pengurusan yang dibuat untuk membantu kelangsungan tugas kita. Section operasi, antara tugas-tugas adalah rondaan keselamatan kampus, kawalan keluar masuk pos boleh bantuan, kawalan pencegahan pencerobohan di mana kita sentiasa meronda, merisik, dapat maklum balas awal untuk mencegah berlakunya perkara di atas. Kita adakan operasi berkala. Kita juga terlibat dengan pengurusan bencana dan juga kecemasan sebagai tim bantu mula sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Pengendalian kes-kes kebakaran. Kita juga diberi amanah untuk penguasaan disiplin pelajar di mana pelajar-pelajar tak mengikut secara rupa diri, melanggar peraturan, sama ada peraturan diri ataupun peraturan lalu lintas, juga kita akan mengambil tindakan. Pengurusan laporan operasi dan penguasaan peraturan lalu lintas seperti saya cakapkan. Section trafik khususnya kawalan lalu lintas, penguasaan peraturan lalu lintas, pengendalian pelawat, penyiasatan kes kemalangan jalan raya yang berlaku dalam kampus, susun atur letak kenderaan di mana ada tempat yang boleh diparkir, ada tempat yang boleh dilarang parkir, dan juga kita akan menyelenggara rekod saman. Untuk section siasatan kawalan keselamatan CCTV di mana kita ada berapa banyak CCTV yang ada berada dalam kampus di sekitar bangunan, tempat-tempat yang dijangka mudah terdedah pada kejadian jenayah, kita letakkan CCTV untuk membantu penugasan kita. Siasatan kes keselamatan di mana berlaku kesihatan, ada huru-hura atau ada laporan, kita akan menjalankan siasatan. Pengendalian siasatan kes ancaman nyawa, pengendalian pencegahan dadah, ada banyak berlaku sebelum ini di mana beberapa pelajar telah diambil tindakan kerana terlibat dengan dadah. Pengendalian pemeriksaan suspek. Jadi kita juga ada kuasa untuk memanggil suspek buat pemeriksaan. Tugas-tugas intipan dan risikan. Kita juga menjalani tugas-tugas mengintip, merisik, mendapatkan maklumat awal dan menyiasat. Dan seterusnya kita buat interrogation ataupun buat siasatan soal jawab dan sebagainya. Dan juga kita buat pemeriksaan pekerja kontrak daripada masa ke semasa. Piagam pelanggan UCS UiTM Cawangan Selangor bagi peranan PB mulai Januari 2022. Okey, untuk tahun depan kita merancang untuk menurunkan trend kadar jenayah dalam kampus kepada 1% berbanding tahun sebelumnya. Yang kedua, menurunkan trend kadar pelanggaran peraturan dalam kampus 10% berbanding pada tahun sebelumnya. Jadi kita rancang untuk menurunkan dia punya kadar tu daripada setahun ke setahun. Contohnya kalau tahun lepas kita dapat 5%, pada tahun ni kita akan turun kepada 4%. Okey. Begitu juga kalau peraturan tahun lepas ada 15%, kita akan turunkan dalam 10% lagi. Ya? Jadi itulah rancang itu adalah berdasarkan bilangan pelajar. Ratio kita berdasarkan kes dengan bilangan pelajar. Okey, kuasa dan tanggungjawab pulih bantuan. Jadi sebenarnya kuasa pulih bantuan ini adalah sama dengan anggota pulih bantuan yang di luar polis regular polis atau polis yang di luar sana tu adalah sama. Cuma
yang berbeza adalah kawasan. Iaitu kita diberi tanggungjawab sepenuhnya dalam kawasan kita. Jadi apa-apa pun kita tertakluk pada PDRM di luar. Sekiranya apa-apa yang berlaku dalam kampus, kita buat tangkapan macam biasa, buat siasatan macam biasa, tetapi suspek tadi tidaklah diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan lanjut. Jadi itu adalah kuasa kita. Jadi kalau adik-adik ditahan kenderaan untuk buat pemeriksaan itu adalah perkara tugas kita biasa. Kuasa yang kita gunakan adalah kuasa yang diberi oleh PDRM, cuma dalam kawasan kampus. Bagaimanapun tugas ini boleh dipanjangkan di luar dengan syarat ada secara bertulis daripada pihak majikan untuk dipanjangkan tugas. Contohnya yang mana menginap di luar, end up contohnya, kalau diarahkan oleh pihak pengurusan untuk kita buat siasatan, untuk kita buat pemeriksaan, kita juga boleh menjalankan tugas tersebut dengan kerjasama PDRM di sebelah luar. Okey, penguatkuasa peraturan pelajar mengikut Akta Polis Nombor 97. Okey, rondaan yang antara tugasnya, rondaan, bid dan kawalan statik. Kita ikut perintah tetap Ketua Polis Negara Akta 501, iaitu Seksyen 20 dalam kurungan 1, anggota polis hendaklah menjalankan tugas dan kuasa yang ditanggungjawabkan dengan sah. Subsection 2 Akta Polis melaksanakan tugas di bawah pegawai yang bertanggungjawab secara langsung. Okey, dalam tugas am Akta Polis Nombor 67 Subsection 3, tugas am bagi mencapai maksud Seksyen 3 dalam kurungan 3, iaitu menangkap seseorang yang diberi kuasa, proses risikan, jalankan pendakwaan, membantu jabatan lain, membantu keteraman di pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya, melaksanakan saman sabing, saya betulkan, melaksanakan saman atau sapina. Okey, pamer maklumat. Okey, sapina ini adalah saman yang kita keluar hantar ke rumah, dipanggil oleh mahkamah untuk siasat, untuk soal siasat, untuk dibicara, itu dipanggilkan sapina. Pamer maklumat, lindungan harta tak tuntut, cipta binatang, lindungan nyawa harta, lindungi harta awam, hadir ke mahkamah dan iringan banduan. Itu adalah tugas-tugas yang diberi kepada kita, tugas polis, tugas am mengikut Akta Polis 1967. Okey, di samping tugas tersebut ada juga tugas kawalan orang ramai, memeriksa orang dan kenderaan. Juga di bawah Akta Polis Nombor 7, Seksyen 24, kuasa pegawai polis untuk memeriksa lesen kenderaan dan lain-lain. Jadi adik kena beringat besok nak memandu kenderaan dalam kampus mesti punya lesen yang sah. Dan kita akan buat roadblock ataupun pemeriksaan daripada masa ke semasa. Satu, mana-mana pegawai polis boleh memberhentikan, menahan mana-mana orang yang dilihat sedang melakukan apa-apa perbuatan ataupun dalam miliknya apa-apa benda yang ada alasan nasabah bagi mengesaki sedang melakukan apa-apa perbuatan ataupun ada dalam miliknya apa-apa benda yang memerlukan lesen ataupun memberhenti, memeriksa tanpa warrant mana-mana kenderaan atau vessel disyaki melakukan kesalahan. Jadi kena faham ya, seksyen ni kalau kita suspek seseorang itu membawa benda tajam ke membahayakan ataupun tingkah laku yang mencurigakan, kita ada hak untuk menahan dan buat pemeriksaan. Subsection 2, seseorang yang tidak memukakan lesen dan bila diminta pegawai polis boleh ditangkap tanpa warrant. Ingat, seseorang yang tidak memukakan lesen apabila diminta oleh pegawai polis boleh ditangkap
tanpa warrant. Jadi adik-adik besok kalau kita tahan kenderaan berdasarkan lesen tak ada, jadi ingat kesalahan itu boleh ditangkap. Ya, boleh ditangkap. Jadi sebagai peringatan, pastikan ada lesen cukup. Seksyen sub 3, seseorang yang tidak mematuhi apa-apa isyarat menghalang pegawai polis adalah melakukan kesalahan dan boleh dikenakan tangkapan tanpa warrant. Jadi kalau tak bagi kerjasama, tidak mematuhi apa-apa isyarat, menghalang kita menjalankan tugas, itu juga boleh ditangkap. Sekatan jalan raya juga akta polis dalam Seksyen 26, kuasa untuk mendirikan sekatan. Mana-mana pegawai boleh mendirikan sekatan bagi melihara, mengekalkan undang-undang dan keteraman atau mencegah atau mengesah jenayah. Dalam Seksyen 2, seseorang yang tidak mematuhi isyarat yang menasabah oleh pegawai polis untuk berhenti sebelum sampai ke sekatan melakukan kesalahan dan boleh dihukum penjara. Itu dalam akta polis. Untuk kita akan buat laporan, kita akan serah kepada pihak pengurusan, terpulang pihak pengurusan. Tapi kalau ikut akta polis, itulah. Jadi kebanyakan apa yang kita buat untuk pelajar-pelajar kita buat laporan, tapi kita forward kepada pihak pengurusan, pihak SCP, pihak rektor untuk diambil tindakan di bawah akta pelajar, akta 147. Ya. Akta untuk pelajar. Jadi Seksyen 3, apa-apa kerugian, kenderaan atau kerosakan tidak tertanggung oleh pegawai polis. Jadi kena ingat, apa-apa kerosakan, kerugian, kenderaan kita tak tanggung akibat daripada operasi kita. Okey, sekiranya tuan-tuan tidak memberi kerjasama, mungkin kejar-mengejar, berlaku kemalangan dan sebagainya, bermakna kalau kerosakan kenderaan berlaku kemalangan itu kita tidak tanggung. Itu adalah sebab tak ada kerjasama yang adik-adik berikan kepada kita. Okey, seterusnya melindungi dan mengiringi harta majikan. Dalam Akta 67 dan Akta Polis 1967, Seksyen 3/3, tugas-tugas utama memelihara undang-undang dan keteraman, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia, mencegah dan mengesah jenayah, menangkap dan mendakwa bersalah, dan mengumpul risikan keselamatan. Okey, jadi mencegah kesalahan jenayah, mengawal selia perhimpunan, perjumpaan dan perarakan juga ada dalam Akta Polis. Bawah Seksyen 7, kita ada kuasa untuk mengawal selia perhimpunan, perjumpaan dan perarakan. Seksyen 1, Ketua Polis Daerah atau mana-mana polis yang diberi kuasa bertulis bagi mengarahkan, menyalahkan semua perhimpunan haram, perjumpaan, perarakan, orang atau kenderaan di tempat awam dalam daerahnya pada waktu tempat yang ditentukan. Kuasa menghentikan aktiviti itu yang diadakan di tempat selain daripada di suatu tempat awam. Seksyen 27, tindakan boleh diambil jika terdapat perhimpunan haram. Apa istilah perhimpunan haram? Ialah buat perhimpunan tanpa permit, tanpa kelulusan pada pihak polis, berkumpul, kita buat rusuhan dan sebagainya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang perhimpunan haram. Itu dengan lain kata perhimpunan yang tidak diluluskan oleh pihak pengurusan ataupun pihak PDRM. Okey, mengesah dan menangkap pesalah. Dalam Akta Polis dan Kanun Tata Cara Jenayah, kuasa menangkap seorang pegawai polis. Okey, seseorang pegawai polis boleh kuasa melakukan penangkapan sama ada daripada satu warrant tangkap yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau tanpa warrant. Jadi dengan ada dua senang di sini bagi faham. Kita boleh tangkap dengan warrant yang dikeluarkan oleh mahkamah ataupun warrant daripada mana-mana pihak berkuasa ataupun tanpa warrant. Okey. Mengikut Seksyen 23 dan 24 Kanun Prosedur Jenayah, kita boleh tangkap tanpa warrant. Daripada kuasa menangkap yang lain seperti yang diperuntukkan di mana-mana undang-undang yang tak berkuat kuasa. Seksyen 27A dalam kurungan 5 Akta Polis, mana-mana pegawai polis boleh tanpa warrant menangkap mana-mana orang yang
menasabahnya disyaki melakukan apa kesalahan di bawah section. Okey, faham ya? Maknanya walaupun ada warrant ke tak ada warrant ke atas penilaian pegawai polis sendiri, sekiranya tindak tanduk gerak-geri mencurigakan dan pada pandangan pegawai tersebut, pegawai polis tersebut boleh menyebabkan melakukan sesuatu jenayah ataupun cuba melakukan jenayah atau telah melakukan jenayah, bermakna kita boleh tangkap, tak payah tunggu warrant. Okey, Section 27A 5 Akta Polis. Okey, lain tugasnya iaitu lain kesalahan kecil ya. Di antaranya kita tengok Akta Kesalahan Kecil 1955. Mana-mana orang yang memasang bunga api bertentangan syarat-syarat sesuatu perintah atau lesen yang diberikan di bawah section ini, sesiapa pun tanpa alasan menasabah yang sah mencetuskan api atau membakar mana-mana bahan yang menyusahkan, tidak menyenangkan atau membahayakan keselamatan awam, atau melepaskan tembakan senjata api atau senapan angin, atau melepaskan belon api atau roket ke dalam atau mana-mana kawasan awam, dekat mana-mana kawasan awam. Jadi maksudnya nak main bunga api hari raya tu, nak lawan, bakar mercun dan sebagainya, benda itu adalah menjadi kesalahan, perlu mendapatkan lesen atau kebenaran. Jadi dia dengan senang-senang, senang wenang-wenangnya bila hari raya sambut birthday dan sebagainya, kita pasang bunga api ke depan. Sebab itu boleh membahayakan, mengganggu orang ramai. Jadi ini kena ingat mesti mendapat kelulusan dari pihak pengurusan dan juga dari pihak pidana. Yang kedua, menahan dan memeriksa kenderaan. Jadi Akta Jalan 97 iaitu Akta 333. Mana-mana pegawai polis yang pakai seragam boleh menghendaki mana-mana kenderaan supaya berhenti. Menghendaki pemandu kenderaan itu pergi ke tempat yang lain. Maksud pemeriksaan jika perlu menahan kenderaan, bagi maksud pemeriksaan jika perlu menahan kenderaan tersebut tidak lebih daripada 48 jam. Itu pakat saja dekat atas ya. Boleh tahan kenderaan. Itu dalam Akta Pengaturan Jalan. Itu kuasa diberi kepada pihak pegawai PDRN. Memeriksa pengenalan orang, peraturan pendaftaran negara 1990, mana-mana pegawai pendaftaran, pegawai polis, pegawai kastam atau mana-mana anggota Angkatan Tentera semasa menjalankan tugas menjaga atau mengawas, dan mana-mana pegawai atau kelas perihal pegawai awam lain yang diberi kuasa secara bertulis bagi pihak itu oleh ketua pengarah boleh memeriksa pengenalan mana-mana orang. Okey, jadi kalau jangan ingat kita polis bantuan tak ada kuasa untuk memeriksa cek pengenalan sampai sudah ada akta. Walaupun kita boleh bantu tadi daripada awal tadi, walaupun kita boleh bantu, bila kita menjalankan tugas, kita sama dengan polis. Jadi tak ada bezanya polis bantuan dengan polis. Cuma yang beza hanyalah kawasan tanggungjawab. Jadi cuma kita tak bolehlah pemeriksaan di luar kawasan awam, tapi dalam kampus kita menjalankan pemeriksaan seperti yang akta tersebut, ya, peraturan-peraturan tata 10. Jadi kena faham ya. Mengasah pengaturan pelajar untuk Akta 174. Tadi saya tersasar sebut Akta 147, sebenarnya Akta 174. Okey. Okey, peraturan pelajar baru membawa kenderaan dalam kampus. Pelajar yang diberi kemudahan kolej hanya dibenarkan membawa motosikal dan perlu membawa pelekat kenderaan. Yang kedua, pelajar yang diberi kemudahan kolej tidak dibenarkan membawa kereta.
Yang ketiga, kebenaran membawa kereta hanya diberikan kepada pelajar non-resident ataupun NR. Kebenaran khas membawa kereta perlu diperoleh melalui pengetahuan pelajar. Umpamanya ada masalah yang kronik ataupun pemegang-pemegang jawatan, umpamanya JKK College, Presiden kelab-kelab kesihatan, itu tertakluk kepada hal ehwal pelajar untuk meluluskan. Jadi apabila dapat kelulusan mereka, pihak kami akan uruskan stiker. Ya, buat permohonan ikut dalam sistem dan dapat kelulusan, kita akan keluarkan stiker dengan bayaran lah. Tak ada apa, diberi secara percuma ya. Okey, peraturan pelekat kenderaan perlu dipohon secara online melalui student portal. Seorang pelajar hanya digunakan memilih satu pelekat kenderaan sahaja. Pelekat tidak boleh diberi kepada pelajar lain, dialih kepada kenderaan yang lain tanpa kebenaran. Setiap pelekat berharga RM5. Tadi saya cakap dibayar itu harga RM5. Jadi kena ingat peraturan 3. Banyak kes-kes yang kita buat aduan bawa kepada lembaga tertentu di mana pelekat kenderaan diberi pinjam pada kenderaan lain, ya, diguna pakai di kenderaan lain. Ya, bila kita buat pemeriksaan terhadap kenderaan, kita tengok nombor pelekat pendaftaran kenderaan dalam sistem dan juga ditulis di pelekat ni adalah tidak sama. Itu adalah dikira perbuatan yang boleh melanggar peraturan. Dan yang kedua yang kita tengok, adik-adik tukar kereta, balik kampung tukar kereta, ambil pelekat tu letak di kereta lain tanpa memaklumkan. Boleh buat, boleh tukar, memaklumatkan dalam sistem. Bila datang ke sini terus pergi ke pejabat polis, bawa stiker lama tu, kata kereta ni dah tak pakai lagi, nak tukar kepada kereta baru, daftar balik. Kita batalkan stiker tu, kan kita akan keluar stiker baru. Okey, dan bayaran terpaksa kena buat lain lah. Walaupun kita tukar kepada stiker baru sebab dia dah menjadi stiker tu dah tak boleh pakai, bukan dah boleh padam-padam, tukar nombor tak boleh. Dia cuma batalkan nombor stiker, nombor siri dan sebagainya. Maklumat yang ada kita ganti dengan maklumat baru, nombor register stiker baru. Jadi terpaksalah kena bayar balik semula RM5 ya. Okey. Senarai dokumen yang perlu untuk kita buat permohonan, kena ada geran kenderaan. Ya, satu salinan geran kenderaan. Tak kira geran kenderaan tu nama siapa pun tak kisah, nama ayah ke, nama ibu ke, nama kakak ke. Janji satu salinan geran. Yang kedua, satu salinan kad pelajar di depan belakang. Satu kali pengenalan. Ya, satu salinan lesen memandu depan dan belakang. Itu semua yang kita mohon tadi adalah kalau ada dokumen tu ada depan belakang, mesti kena buat depan belakang. Surat kebenaran membawa kenderaan oleh pemilik kenderaan jika kenderaan itu bukan atas nama pemohon. Jadi saya cakap tadi, kalaulah kenderaan itu atas nama sepupu, jadi biarlah sepupu tu buatlah sikit surat membenarkan awak membawa kenderaan untuk diguna pakai. Jadi masuk ke nombor kad pengenalan dia apa semua, sebab kita akan tengok dengan geran tadi sama tak yang mendaftar dalam kereta dengan orang yang memberi kebenaran. Kita cek nama dalam geran kenderaan tu. Okey, nama dalam kenderaan Abu, tiba-tiba orang yang beri kebenaran Ali, tak sama. Ya. Jadi kalau dalam geran tu nama Abu, yang memberi kebenaran juga mestilah Abu, bukan Ali. Ya. Kemungkinan jual kereta tak tukar nama lagi ataupun milik kereta tak tukar nama, itu berilah penjelasan ya. Berilah penjelasan. Setiap pelajar hanya digunakan mempunyai satu pelekat kenderaan saja. Okey, ni carta alih. Jadi kita buat macam biasalah, mohon secara online, disemak oleh kolej. Kemudian dia akan sokong atau tidak sokong. Bila disokong, perkara tu akan terus kepada kita lah. Cetak surat yang tu dia kena cetak print out benda tu, bawa dokumen tu pejabat polis untuk kita buat tindakan lanjut. Kalau disokong lah, kalau ada disokong tak saya bawa lah. Kalau tak disokong, tak diluluskan macam mana. Okey, terpulang pihak yang memberi kelulusan awal. Kita hanya ada surat sokongan, tidak akan proses. Okey, atas jumpa bahagian 4 tata tertib lalu lintas.
Okey, Seksyen 36 pendaftaran kenderaan bermotor. Pihak berkuasa institusi hendaklah mengarahkan supaya daftar disenggara bagi semua kenderaan bermotor yang disimpan, dimiliki atau dipunyai oleh pelajar-pelajar dalam kampus dengan apa-apa cara yang difikirkan sesuai. Sebab itulah adik kena daftar pelajar. Sebab inilah seksyen atas 4 seksyen yang adik guna pakai untuk sepanjang adik belajar dalam kampus. Selagi adik bergelar sebagai seorang siswa-siswi. Okey, seterusnya hak laju ya. Seksyen 37, tiada pelajar yang boleh memandu kenderaan bermotor dalam kampus melebihi hak laju ditetapkan pada papan tanda. Jadi kena tengok hak laju dalam kampus. Ya. Mereka 30, tak payah, ini bukan nak tempat kita nak berlumba. Kita nak pastikan berjalan elok, selamat sampai ke destinasi dan sebagainya. Sebab banyak kemalangan berlaku dalam kampus adalah melanggar hak laju. Bila pona laju, kemungkinan akan berlaku banyak. Jalan licin lah, tayar tak ada bunga ke, brek tak mencekam ke dan sebagainya. Itu boleh berlaku kemalangan bila-bila masa. Yang seterusnya 41, kata seksyen 1, tempat letak kenderaan bermotor. Jika sesuatu orang letak kenderaan bermotor, diperuntukkan bagi satu kenderaan bermotor tertentu. Tiada pelajar boleh meletak satu kenderaan bermotor yang lain dalam ruang letak kenderaan bermotor tersebut. Maksudnya macam inilah. Okey. Maksudnya, kalau di kawasan tempat motosikal, janganlah dipakai kereta. Begitu juga di kawasan yang telah diperuntukkan untuk pakai kereta, tiba-tiba kita dipakainya motosikal. Walaupun motosikal kita melebihi sisi kenderaan. Memanglah kancil baru 650 cc, 660 cc ataupun 850 cc. Motor kita pakai 1200 cc. Walaupun motor cc kita besar, kita tak boleh pakai dalam ruangan letak kenderaan. Begitu juga kenderaan. Kalau ada kereta sekalipun, jangan letak tempat parkir motor. Sebab bila kita letak 3, 4, 5, 6 parkir, tak boleh dapat dipakai. Sebab kereta kita satu. Jadi kita kena fikirlah yang terbaik. Okey, tip keselamatan di luar kampus. Jadi apabila anda berada di luar kampus, bergerak di luar kampus, kalau dibenarkan nantilah ya. Kita tak tahu lagi SOP masa COVID-19 ni kemungkinan akan ada peraturan-peraturan itu. Tapi sekiranya dibenarkan untuk keluar kampus, selalu guna jalan yang dilalui oleh orang ramai. Jangan guna jalan yang gelap. Cuba berada di tempat yang sibuk dengan orang ramai. Jadi kita tak semua nak masuk lorong seorang, kemungkinan jenayah itu boleh berlaku. Jika terpaksa keluar pada waktu malam, kalau boleh jangan berseorangan, bawa kawan ya. Yang ketiga, silangkan beg anda di bahu dan berjalan bertentangan lalu lintas. Okey. Seterusnya jangan memakai barang kemas yang banyak lah. Ada barang-barang kemas tu simpan. Ya boleh simpan dekat, ni simpan kat rumah lagi baik lah. Datang kat belajar ni bawa yang simple-simple saja. Kalau boleh tak ada langsung lagi baik. Demi keselamatan adik-adik. Ini jangan kita dapat kemas 3 kilo kat leher. Itu menarik minat. Gelang 1 kilo kat tangan. Itu boleh menarik minat. Tengok, dengan tangan pun putus. Dengan leher pun dipotong ya. Mau tak 1 kilo berat. Mahal. Okey. Next. Tip keselamatan di luar kampus. Sambungannya, jangan mudah terpengaruh atau bersia-sia makan minum menutup wayang dengan orang tidak kenali. Jadi fahamlah. Adik-adik pun dah dewasa, dah besar dah. Saya tak perlu ingatkan lagi dah. Jangan layan teguran dan perlawanan untuk minum air bersama semasa berada dalam bas teksi. Jerit minta tolong jika diganggu orang yang tidak kenali. Lapor kepada pihak polis dengan segera jika diganggu. Okey, itu untuk keselamatan adik-adik. Sekiranya ke library, bawa barang berharga bersama seperti beg, duit dan handphone. Mana jangan tinggal masuk dalam apa masa dalam library ni nampak sampai macam tu, jangan tinggal beg, duit, handphone dalam beg, tinggal di luar. Banyak kes yang berlaku kehilangan.
Elak membawa barang-barang berharga ke kampus. Kiranya bawa jangan tinggalkan dalam bilik semasa ke kelas. Jadi kalau ada barang kemas bawa berharga, kalau boleh janganlah tinggal dalam bilik. Sebab ada kes yang pecah bilik. Jangan minta tolong. Rakan ambil duit melalui kad ATM. Banyak yang ni mula dia tolong, dia ingat PIN number. Kali kedua adik tertidur, dia curi kad. Dia pergi kat bank, draw duit. Kemudian dia simpan balik kad. Adik pun tak perasan siapa. Rupanya kawan sebelah. Ya, bersama dalam bilik juga yang buat. Banyak kes yang kita buat siasatan dan tindakan kita telah pun hantar kepada KISUP untuk tindakan lanjutnya. Jika PIN kad ATM jangan simpan dalam handphone. Sebelum meninggalkan bilik, hendaklah sebelum meninggal bilik atau hendak tidur, pastikan pintu bilik dikunci. Kunci seeloknya. Okey. Pihak mencegah mengawal kebakaran, pihak bomba juga akan dimaklumkan sekiranya berlaku kebakaran. Jika nampak api, ikut prosedur ya, jerit, api, pecahkan. Dia, kalau kat bangunan tu dia ada tempat dia panggil breaking glass. Jadi apa yang kita tekan dia akan bunyi, penggera tak akan bunyi. Jadi adik kena peka lah tengok di mana ada alat pemadam kebakaran. Dan kalau berlaku kebakaran jangan tunggu lagi, tinggalkan bangunan secepat mungkin. Dan masa turun tangga berlari-lari jangan nak tolak sana. Jadi tangga tak masuk, orang yang sihat wafat tertoreh jatuh tangga, menyebabkan kita tu nak selamatkan dia. Okey, kalau tertinggal barang-barang yang agak penting jangan patah balik kalau api dah tengah marak, bahaya. Mungkin anda terperangkap itu dan lapor diri tempat berkumpul. Setiap kolej tu memang ada tempat berkumpul. Setiap classroom pun ada tempat berkumpul. Okey, jadi kena tahu, kena peka dengan keadaan. Risiko-risiko di dalam kampus yang selalu berlaku, kemalangan jalan raya kerap berlaku sebab keadaan jalan kita ni adalah jalan yang agak berkebengkok yang tidak membolehkan kita memandu secara laju. Banyak bumpingnya dan juga sebenarnya untuk tujuan mengelakkan pada kelajuan. Dan juga ada binatang-binatang yang melintas jalan. Kadang-kadang kita tak perasan tengah-tengah laju ada binatang lain. Kera kan kita dah terkejut. Banyak berlaku sebab nak menyelamatkan kucing ya. Break kucing dia melakukan kemalangan. Yang bab satu ni lah BI banyak dalam kampus ni kadang-kadang. Saya panggil bab satu saja supaya orang tak perasan sangat. Okey. Kejadian jenayah juga berlaku. Mana jenayah ini berlaku di kalangan adik-adik sendiri yang menciptakan jenayah. Satu lagi, adik-adik sendiri yang membiarkan jenayah berlaku, mendedahkan, menyebabkan benda-benda tu orang akan terpengaruh untuk melakukan jenayah. Contoh, pakai ketat yang apabila orang pandang menimbulkan perasaan dia untuk melakukan jenayah seterusnya. Jelas ya? Pakai gelang emas, tayang besar-besar kat leher, kat lengan dan sebagainya. Itu akan menimbulkan orang lain memandang dia ada niat, perasaan tu akan cuba dapatkan gelang emas rantai tersebut. Jadi itu boleh buatkan jenayah berlaku. Maksudnya kita membiarkan, mendedahkan. Okey, gangguan binatang liar yang berbisa memang banyak. Saya tertinggal iaitu bencana alam, kemungkinan akan berlaku tanah runtuh sebab kita tengok sekitaran kita macam mana. Ajaran sesat, ya, jangan terlibat ya ajaran sesat. Ilmu-ilmu yang rasa terpesong, pertubuhan haram. Ada persatuan-persatuan yang kita tak daftar dalam itu. Yang pertama, pertubuhan macam gangster-gangster itu semua harus dihindarkan. Kebakaran, ya, kemungkinan kebakaran hutan berlaku kerap juga dalam setahun 2-3 kali berlaku kebakaran hutan ya, di luar dekat hampir dengan kampus kita. Dan kemungkinan bangunan. Tapi setakat ni alhamdulillah kebakaran bangunan tak berlaku dalam kampus. Jadi pastikanlah jangan cuai, terutamanya dengan alat-alat elektrik yang diguna pakai, tak pakai tutup switch, cabut plug dan sebagainya. Jangan biarkan. Pergi ke kelas, pastikan yang benda yang terpasang pada plug tu tutup, cabut.
Jangan biarkan. Sebab kalau kita biarkan umpamanya kipas dan sebagainya, kita lupa pula nak tutup kipas, pergi. Kipas tu berpusing berapa jam lah, hingga tu dia akan panas dia punya radiator dia ke apa ke, dia akan menyebabkan kebakaran. Terusnya banyak berlaku keracunan makanan, gastrism seperti saya cakap tadi, dan juga kucing atau benda-benda pribadi. Okey, di antara statistik kemalangan yang berlaku sehingga September 1920, okey, daripada inilah pada Januari hingga September, kemalangan raya dah 7. Di antara 7 tu ada satu kemalangan maut yang telah berlaku. Sebab kesesuaian lah bawa kereta laju. Bawa motor laju. Okey, bukannya masalah jalan tapi masalah laju. Yang kedua, ancaman binatang berbisa haiwan liar ada 14, termasuklah bab 1 saya cakap tadi, kera, ular dan sebagainya. Bencana alam, ada berlaku tanah runtuh dan juga kebakaran hutan telah berlaku dalam kawasan kita. Okey, kemalangan raya mengikut tahun dan seterusnya. Tengok tahun 2016 ada 67 kes. 2017 tak. Sorry, ada gangguan. Okey, 2017 ada 48 kes. Ya. 2018 55, 2019 38 kes, 2020 menurun, 2021 menurun. Kenapa? Sebab menurun. Sebab tak ada pelajar dalam kampen. Kalau ada pelajar tak. Ya, 2015 sebab 2019 kita dah memula PKP bulan Mac diisytiharkan ya, PKP bulan Mac 2019. Is it? 2019 bulan Mac. Jadi sebab itulah daripada bulan Mac tu kes menurun. Tengok bulan 2019. Tidak kemungkinan akan berlaku peningkatan. Jadi alhamdulillah, saya harap adik-adik masuk kampen nanti sila ikut peraturan kelas ditetapkan untuk mengelak berlaku kemalangan ataupun mengelak daripada menaikkan balik statistik yang telah pun sedia menurun. Okey. Ini apa? Ada antara kesalahan-kesalahan. Jadi saya sepitah lalu ya. Sebab ini adalah melewatkan nama. Kejadian berlaku. Itu di antara punca adalah kehilangan kawalan, tidak berhenti di bulatan, terbabas, hilang kawasan, tidak berhenti, hilang kawasan selekoh dan sebagainya. Jadi ada yang ringan, ada yang cedera ringan, ada yang tak cedera langsung, pakai ilmu kebal mungkin. Tidak cedera pun ada, cedera patah, cedera parah, patah, luka, cedera patah, cedera ringan dan sebagainya. Jadi di antara nama-nama lah, bukan nak dedahkan nama dia. Jadi sebenarnya untuk maklumat adik-adik saja. Ya, kita makna-makna ada individu yang mungkin tak ada niat pun nak berlaku kemalangan. Tapi kalau berhati-hati kemungkinan tidak berlaku ataupun mengikut peraturan. Jadi kita tengok kesalahan. Tidak berhenti di bulatan, itulah kesalahan. Kat bulatan slow lah kenderaan. Hilang kawalan babas tu mana laju. Di selekoh pun sama. Tidak berhenti di bulatan. Hilang kawalan, selekoh. Dah tahu dah lepas hujan contohnya jalan licin, bawa laju juga. Itulah puncanya. Kita tak berhati-hati. Okey, ini sambungan lagi lah. Jadi banyak yang kawan-kawan adik-adik semua ni yang terlibat. Ada yang luka. Kalau kita tengok kesalahan-kesalahan tu yang tengok nombor bilangan ke 10. Terlanggar babi hutan melintas. Saya cakap ada binatang-binatang liar yang melintas. Okay, next. Sama juga di antara kawan motosikal, kereta semua berlaku ya. Tak mestinya pelajar tapi staf pun terlibat. Kalau tengok bilangan 6 tu adalah staf. Ya. Tu katakan kemalangan tak berbau. Jadi kita kena berhati-hati sentiasa. Berwaspada sentiasa, ikut peraturan. Okey. Lokasi kemalangan yang kerap berlaku adalah di bulatan Destiny. Kalau tengok tahun 2018 saja, 2019 sebab tak ada pelajar, kurang sikit. Laluan Alam Bina,
laluan TRI tepi hospital dan juga laluan ke fakulti banyak berlaku. Sehinggalah ada yang menyebabkan tahun 2021 satu maut, ya, menyebabkan kematian. Okey, ini adalah laluan yang berisiko. Kita tengok corner banyak. Kadang-kadang ada tumpahan minyak licin atas jalan. Okey, ini antara gambar-gambar yang melibatkan kemalangan dalam kampus lah untuk pengetahuan adik. Nah, lokasi yang berisiko. Kalau tengok tu tepi laluan dekat TRI hospital, dekat Seleko, dekat Simpang 3, itu salah satu kawasannya yang agak berisiko lah. Di antara gambar-gambar kemalangan yang berlaku dalam kampus untuk maklumat adik-adik. Kesian ya tengok ada yang cedera parah, ada yang meninggal dan sebagainya. Nanti kita tak nak apa yang berlaku dalam kampus kita di Kuala Lumpur. Sebenarnya itu adalah pada tangan adik sendiri ya. Kita polis tak boleh buat apa pun. Adik yang menunggang keperhatian. Kalau tak ikut peraturan, inilah akibat dia. Kita polis hanya buat kuasa je. Kalau kebetulan kita ada, bawa laju. Kita ada motor besar, paling tinggi pun 200 cc, tersempat lagi nak kejar. Kan, adik cakap pakai Yamaha 100, Yamaha 125. Kita ada 250, tersempat kejar lagi kot. Jadi jangan sampai kita bermain kejar-kejaran dalam kampus lah. Okey, inilah kemalangan-kemalangan ya. Gambar ya. Kawan kita yang servis penghantar makanan, ya, semua yang hasil siasatan kita adalah kecuaian. Dia buat laju, tayar depan botak, bawa laju. Itu sama juga dengan lori penghantar barang tu. Dia bawa laju hayal, terlupa, tak sedar selekoh, terkejut kat selekoh, dah itulah jadi. Okey, ini pengalaman maut yang baru saja yang berlaku. Jadi hati-hatilah dia. Kita tak nak nyawa kita hilang dalam kampus sebab nyawa itu kita datang ke kampus ni adalah untuk belajar. Teruskan pembelajaran sehingga kita berjaya, insya-Allah. Okey. Okey, ini adalah talian kecemasan. Sekiranya ada apa masalah, adik boleh telefon ke pejabat, boleh bantuan bila-bila masa. Itu talian seperti yang tertera. Ya, jangan segan bagi tahu. Jangan dah biarkan dah berlaku baru nak bagi tahu. Pada awal-awal tak nak maklum. Jadi kita tak sepatutnya macam tu. Nampak suspek, cepat bagi tahu kita. Jadi kita boleh mencegah sebelum berlaku. Jadi sila. Di antara fasiliti pejabat boleh bantuan kita ada kenderaan. Okey, kita ada kereta yang sentiasa meronda ya. Okey, itu saja daripada kami. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada adik-adik semua untuk jadikan panduan di dalam kampus apabila adik belajar di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.